Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah kursus Kaedah Mengajar Bahasa Melayu, Cik Nur Izzati binti Muhyiddin. Nama saya Muhammad Syazwi bin Baharudin. Hari ini, saya berkongsi pembentangan refleksi terhadap isu kekurangan pengetahuan pedagogi dalam kalangan guru bahasa Melayu yang boleh memberikan kesan negatif terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Isu ini bukan sahaja pernah diperkatakan menerusi media sosial, tetapi melalui pemerhatian sendiri dan juga maklum balas pelajar. Oleh itu, langkah utama meningkatkan penguasaan pedagogi sebagai seorang guru bahasa Melayu ialah meneliti pendekatan pembelajaran bahasa yang sesuai dengan bakat serta minat murid dalam situasi pembelajaran. Perbezaan gaya pembelajaran pelajar ini terdiri dari 3 jenis. Pertama, iaitu ada mungkin di kalangan mereka ini jenis visual, auditori ataupun kinestetik. Kebaikan, guru dapat memenuhi keperluan pelajar yang berbeza-beza. Walaupun ini memberikan cabaran kerana inilah punca jika tidak dikenal pasti mengapa terjadinya pelajar yang begitu pasif, malas ataupun sering tidur di dalam kelas, sehingga akan menjejaskan prestasi dalam subjek bahasa Melayu. Biasanya perbezaan gaya pembelajaran mereka ini dikenal pasti melalui hasil pemerhatian pendidik itu sendirilah, penilaian formatif ataupun permintaan khas pelajar. Setelah dikenal pasti gaya pembelajaran mereka ini, maka senang guru merancang pelbagai pendekatan pembelajaran yang boleh digunakan sama ada berpusatkan pelajar, bahan, berasaskan aktiviti, projek, permainan dan sebagainya dengan mengkelaskan mereka dalam kumpulan homogen yang berbeza mengikut kecenderungan masing-masing. Baiklah, pertama jenis pelajar visual. Guru bahasa Melayu boleh menggunakan pendekatan pembelajaran bahasa iaitu berpusatkan bahan dan aktiviti di mana guru ini bertanggungjawab melengkapkan bahan bantu mengajar secara maujud ataupun berbantukan teknologi ke dalam kelas yang mempunyai elemen visual yang dapat diajarkan kepada pelajar jenis ini. Di mana ciri-ciri mereka ini biasanya kita dapat lihat menerusi beberapa petunjuk lah. Antaranya ialah mungkin mereka sering menyuarakan bahawa cikgu, saya tidak bolehlah menggambarkan topik pembelajaran ini. Cikgu, saya perlu lukis untuk lebih faham tentang topik ini. Ketika proses pembelajaran murid visual ini, biasanya mereka cenderung membuat lakaran semasa mencatat nota ataupun sambil mendengar guru memberikan penerangan di dalam kelas. Mereka juga akan lebih memahami sesuatu penerangan jika penerangan tersebut disertakan gambarlah, elemen visual. Oleh itu, semasa pengajaran bahasa Melayu, misalnya aspek tata bahasa, guru penting membawa projektor LCD. Itu sangat wajib memaparkan slide pengajaran yang ada unsur image, video, graf atau carta selain teks untuk menarik minat mereka ini mengikuti pembelajaran bahasa Melayu. Misalnya Raja 1, contoh jenis peta pokok, menggambarkan 3 bentuk kata majmuk, dilukis oleh guru untuk ditiru oleh pelajar dan meminta mereka melibatkan diri dalam aktiviti menghasilkan peta item secara berkumpulan ataupun individu. Ini untuk mendalami sesuatu topik. Selain itu, guru juga boleh melibatkan mereka di dalam makmal untuk menulis blog berdasarkan bahan dalam buku teks ataupun apa-apa bahan kerana mereka ini menyukai elemen visual. Dengan pendekatan ini, pelajar visual akan lebih mudah memahami suatu konsep bahasa Melayu, khususnya dalam pembelajaran secara lebih mendalam dan juga lebih kreatif kerana mereka mampu membayangkan serta mengaitkan maklumat secara visual dalam minda mereka. Seterusnya, bagi jenis pelajar auditori, guru bahasa Melayu boleh menggunakan pendekatan pengajaran bahasa yang berpusatkan pelajar dan juga aktiviti. Hal ini kerana pelajar auditori ini lebih cenderung belajar secara efektif dengan mendengar ataupun bercakap di dalam kelas. Itu ciri-ciri utama mereka lah yang kita boleh kenal pasti di dalam kelas, yang mana mereka ini memiliki kemahiran sosial yang tinggi, yang baik, petah berkata-kata, ada kebolehan dalam pengucapan awam.
Oleh itu, semasa proses PDP Bahasa Melayu berlangsung, guru memainkan peranan penting dengan merancang aktiviti yang dapat memenuhi keperluan gaya pembelajaran mereka. Antara teknik yang kita boleh gunakan ialah teknik pengulangan ayat secara lisan ketika menyampaikan pengajaran, contohnya mengulangi apakah teknik menulis karangan kepada pelajar. Pengulangan ini sebenarnya membantu pelajar auditori memahami dan mengingati maklumat dengan lebih baik. Penggunaan seperti alat pembesar suara dan juga radio sangat efektif untuk dipakai oleh guru. Selain itu, guru juga boleh merancang aktiviti sosial melibatkan interaksi lisan antara pelajar seperti aktiviti think pair share yang membolehkan mereka berbincang secara berpasangan ataupun berkumpulan. Sebagai contoh, mengenai nilai dan persoalan dalam cerpen. Seterusnya, pelajar juga boleh menjalankan pembentangan di hadapan kelas mengenai contoh kesalahan tata bahasa. Jadi melalui kaedah ini, mereka akan saling bertukar pandangan dan memperkukuh pemahaman mereka terhadap sesuatu topik dengan cara lebih menyeronokkan. Dan juga berkesanlah antara sesama pelajar dan juga guru bahasa Melayu. Melalui kaedah ini, pelajar auditori akan lebih fokus untuk berani bercakap serta mampu meningkatkan kemahiran bertutur atau berkomunikasi mereka dalam berbahasa Melayu secara efektif. Seterusnya, bagi pelajar jenis kinestetik, guru bahasa Melayu boleh menggunakan pendekatan pengajaran bahasa yang berpusatkan pelajar, aktiviti dan juga permainan. Hal ini kerana pelajar cenderung belajar secara efektif melalui aktiviti fizikal seperti bergerak, menyentuh ataupun melakukan sesuatu secara langsung. Itulah ciri-ciri utama mereka yang kita dapat kenal pastilah dalam kalangan mereka ini. Mereka sangat aktif dalam setiap aktiviti dan mereka ini kan cepat mudah merasa bosan jika hanya duduk diam. Jadi mereka ini lebih suka suasana pembelajaran yang membolehkan mereka bebas bergerak ataupun meneroka. Oleh itu, semasa proses PDP Bahasa Melayu berlangsung, sebagai guru perlulah memainkan peranan penting dengan merancang aktiviti yang memenuhi keperluan gaya pembelajaran mereka. Antara aktiviti yang kita boleh lakukan ialah seperti gallery walk, di mana setiap kumpulan ini perlu bergerak dari stesen ke stesen lain mengikut giliran. Aktiviti ini bukan sahaja melibatkan pergerakan fizikal, malah secara tidak langsung membantu mereka memahami dan juga mengingati maklumatlah dengan lebih baik. Selain itu, mungkin guru boleh laksanakan aktiviti simulasi ataupun main peranan tentang apa-apa dialog ataupun babak-babak penting di dalam drama maupun novel untuk aspek Komsas. Ini akan membolehkan pelajar berinteraksi dan juga menghayati peranan watak dengan lebih berkesan. Tambahan pula aktiviti lebih kreatif seperti bermain permainan Minecraft education di makmal komputer bagi menyelesaikan misi ikhtiar hidup. Itu pun juga lebih disukai pelajar di mana ia bersifat hands-on secara maya. Dan kemudian mereka akan membincangkan sesama kumpulan menghasilkan perenggan karangan jenis cerita. Justru, pendekatan ini membantu pelajar kinestetik belajar secara aktif dan menyeronokkan sekaligus meningkatkan minat serta kefahaman mereka terhadap subjek bahasa Melayu. Bahagian seterusnya terdapat 4 video klip yang mana video ini menunjukkan contoh-contoh situasi kekurangan pengetahuan pedagogi guru sehingga mempengaruhi pembelajaran pelajar. Video klip 1 menggambarkan pengajaran berpusatkan guru sahaja mengakibatkan pelajar malas dan tidur di dalam kelas. Video klip kedua, pengajaran berfokuskan buku teks sahaja. Tambahan pula video klip ketiga, memudayakan aktiviti seharian menyalin nota dan menyiapkan latihan. Akhir sekali video klip keempat, guru tidak berkeupayaan mengawal kelas oleh sebab pelajar bising. Oleh itu, mari kita tonton dahulu video ini sebelum saya memberikan refleksi yang berdurasi hanya 1 minit 29 saat sahaja. Video klip 1, pengajaran berpusatkan guru sahaja mengakibatkan pelajar malas dan tidur di dalam kelas. Benda yang tidak hidup, contohnya matahari. Coba jangan ribut.
bulan, bintang, batu, coba kalian perhatikan. Video klip kedua. Pengajaran berfokuskan pembacaan buku teks sahaja. Video klip ketiga memudayakan aktiviti seharian menyalin nota dan menyiapkan latihan. Video klip keempat, guru tidak berkeupayaan mengawal kelas oleh sebab pelajar bising. Baiklah, selesai menonton video tadi, jelas kita lihat situasi-situasi yang berlaku keempat-empat video klip tersebut. Jadi, berdasarkan video klip 1, 2, dan 3, situasinya menggambarkan pengajaran yang berpusatkan guru sepenuhnya dan hanya bergantung buku teks semata-mata. Guru sekadar membaca kandungan buku teks, memberikan arahan menyalin nota serta menjawab latihan tanpa sebarang variasi pun. Aktiviti ataupun bahan bantu mengajar, pelajar ni dilihat semakin pasif, tidur, tidak berminatlah di dalam kelas. Mereka sangat bosan. Situasi ini jelas memberikan impak negatif kepada penguasaan pelajar dalam subjek bahasa Melayu kerana mereka tidak dilibat pun aktif dalam proses PDP. Video klip keempat pula memaparkan guru yang gagal mengawal kelas, di mana guru ini menerangkan topik secara teori tanpa mengambil kira respon pelajar. Keadaan kelas menjadi bising, pelajar bercakap sesama sendiri, tetapi guru langsung tidak mengambil sebarang tindakan untuk mengambil balik fokus pelajar tersebut. Sebagai guru bahasa Melayu, saya melihat situasi sebegini tidak sepatutnya berlaku dalam bilik darjah. Saya sedar bahawa kegagalan mengawal kelas dengan lebih baik ataupun teknik pengajaran yang terlalu berpusatkan guru serta bergantung sepenuhnya dengan buku teks semata-mata mengakibatkan pelajar tidak menguasai kemahiran berbahasa Melayu dengan lebih baik. Mereka tidak berminatlah ataupun bosan sehingga lemahlah dalam subjek tersebut. Seharusnya sebagai guru bahasa Melayu yang beretika dan profesional, kita perlu memastikan pengajaran PDP ini selaras dengan keperluan pembelajaran abad ke-21 di mana mesti dilibatkan secara aktif dalam kalangan pelajar untuk berkomunikasi, berdiskusi ataupun melaksanakan aktiviti menarik yang dapat membantu mereka menguasai bahasa Melayu dengan lebih baik. BBM yang interaktif ataupun kreatif sangat diperlukanlah untuk menarik minat pelajar ini untuk belajar semasa sesi PDP supaya dengan lebih berkesanlah ataupun lebih bermakna. Jadi adalah sangat penting guru juga perlu peka dan juga meneliti pendekatan pembelajaran bahasa yang sesuai dengan bakat serta minat murid. Kita harus sedar bahawa setiap murid ini mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza-beza, sama ada visual, auditori, kinestetik. Oleh itu, guru wajib merancang pengajaran yang mampu memenuhi keperluan ini agar setiap murid dapat belajar dengan cara yang paling sesuai dan efektif untuk mereka. Secara tidak langsung, usaha ini melatih kita sebagai guru yang mahir menguasai pelbagai pendekatan pedagogi, termasuklah pedagogi terbeza, demi memastikan anak-anak ini memperoleh pengalaman pembelajaran secara adil ataupun yang lebih menyeronokkan dan juga bermakna bagi mereka. Sekaligus harapan agar pelajar dapat memartabatkan bahasa Melayu dan menguasai kemahiran berbahasa tercapai. Baiklah, sekian itu sahaja pembentangan refleksi saya. Terima kasih.